Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Yang bagi Datuk Paduka Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Profesor Datuk Mahmud Zudi dan juga yang bagi Dr. Kamil Abdul Majid. Alhamdulillah kita bertemu dalam slot kuliah Jumaat kita ya. Dan sebelum tu saya memperkenalkanlah diri saya. Saya Haris bin Muhammad Taib, penolong pengarah unit pengurusan sekolah bahagian pendidikan JAIM, Jabatan Anggota Melaka. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak Majlis Dakwah Negara MDN yang memberikan peluang kepada saya kali ini sebagai moderator bagi kuliah pada hari ini. Jadi saya mengambil kesempatan ini jugalah Tok Mun dan juga Dr. Kamil menyampaikan salam daripada pengarah saya iaitu Datuk Cik Syukri Cik Mat yang juga merupakan alumni kepada Pengajian Islam Universiti Malaya. Jadi beliau sangat berbesar hatilah. Begitu juga saya sangat berbesar hati kerana dapat jumpa semulalah dengan Tok Bu saya, Tok Mu dan Dr. Kamil setelah hampir 20 tahun tak berjumpa ya Tok Mu. Itulah. Dia kena jengok-jengok ke kampus ke. Dulu mengaji usul fiqh yang Tok Mu. InsyaAllah. Walaupun subjek killer tapi insyaAllah dulu Tok. Okey Tok. Saya ialah orang Melaka Tok. Tak orang kata tak sempurna kalau tak berpantun. Jadi saya bukalah dengan pantun Tok melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Satu lagi Tok. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik hati. Alhamdulillah. Terima kasih. Satu lagi, last. Banyak sangat. Last. Kapal dagang dari seberang. Kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu meranti. Dari jauh Tok Mud dan juga Dr. Kamil datang. Saya di sini sedia menanti. Okey. Tok, nanti kena beli tu Tok. Ya ke? Kena beli sekarang kita tak ada Tok, gua aja. Okey, untuk makluman sidang penonton sekalian, jadi sebelum kita mulakan sesi perbincangan santai kita pada petang ini, sukalah saya mohon semua penonton untuk share pada rakan-rakan kita yang lain, dan juga sampaikanlah di dalam grup-grup WhatsApp, Facebook, Telegram dan sebagainya, supaya apa yang kita perbincangkan ni mungkin dapat memberi manfaatlah kepada masyarakat di luar sana. Iaitu tajuk hari ini peranan tasawuf dalam syariat Islam. Jadi saya rasa persoalan ni sangat pentinglah dan juga sering diperbahaskan, sebab saya lihat seperti di Facebook, di WhatsApp group, WhatsApp Telegram group, ramai di kalangan anak-anak muda hari ni dia lebih berminat kepada persoalan tentang tasawuf, tarikat, makrifat, hakikat dan sebagainya. Yang kalau kita tengok yang di depan mata kita pun, kalau di Facebook tu macam page saudara Lepat misalnya, saudara Lepat Ismail Arifin, dan page Ustaz Wan Hizam pun memang banyaklah followersnya
dan banyak juga kenyataan ataupun video yang di-share. Jadi saya nampak masyarakat sekarang ni lebih kata berminat ke arah situ. Dan saya rasa ini adalah satu peluang yang boleh kita perbincangkan, sebab bila sebut tasawuf ni sebenarnya masyarakat Melayu ni dah lama dah. Kalau kita tengok cerita P.Ramlee pun tu ada cerita Doremi, dialog dalam cerita Doremi tu, yang mana Ray Atompe tu dia kata apa, sama-sama mengaji kat tasawuf dekat Gunung Semanggoi, dia kata kan. Jadi maknanya tasawuf ni telah lama menapak di tanah Melayu, dan semakin hari semakin orang kata berkembang. Cuma persoalannya Tok Mut, mungkin soalan pertama ni untuk Tok Mut lah. Ya, dari segi syariat Islam itu sendiri, Tok Mut, adakah dalam syariat Islam itu mengiktiraf ilmu tasawuf ini, dan jika benar diiktiraf, apa fungsi tasawuf itu sendiri dalam syariat Islam? Boleh tu? Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, bila berhadapan dengan orang Melaka ni, dia mesti jual pantun. Saya pun terlupa. Ustaz Haris ni orang Melaka, tapi tak apalah. Saya pun dulu-dulu, saya bertanding pantun ni sampai ke Dewan Bahasa, tapi tak bolehlah jadi Johan masa bulan bahasa pustaka. Jadi saya nak jawab pantun dia. Dalam balam ada buah, ikan gelama dalam jerami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang bersama kami. Itu pembuka kata saya. Itu untuk pemanis mulut cakap dengan orang Melaka. Jadi pertama sekali saya setuju bahawa apabila Islam datang ke negara ini, dia tidak memulakan pengajaran terhadap masyarakat di sini, tidak mulakan dengan hukum hakam, terutama sekali yang rumit-rumit dan sebagainya. Ini macam Ibn Battuta. Ibn Battuta menyifatkan, malah dalam sastra, dalam satu manuskrip yang masih tersimpan di Leningrad, dia kata dia datang ke sebelah Asia ni, dia tengok orang Islam masih lagi minum arak, kata dia. Masih lagi minum arak, tetapi jiwa keislaman itu sudah ada ditanam. Lepas tu dia datang dengan hikayat-hikayat Melayu dan sebagainya, hikayat macam-macam Sayyidina Ali sebagai dia dengan kekuatan gagah sebagainya, itu sebahagian pada tasawuf. Jadi secara prinsipnya saya rasa lebih baik saya cakap tentang prinsip. Kemudian yang detail-detail tu kita bagi Dr. Kamil lah. Kemudian kalau nak ada bincang isu-isu terlebih barulah kita share. Saya share dengan dia bagaimana kita boleh betulkan perbalahan-perbalahan yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Memang dah perbalahan itu bila ada benda yang kita detailkan. Kalau kita nak beli kereta pun, kalau kita mesyuarat satu keluarga, mungkin nak beli kereta tidak ada orang yang menolak. Bila kata nak beli Mercedes, dah ada satu dua orang besar sangat apa semua sekali. Kemudian nak warna apa? Mungkin 4-5 orang. Jadi 4-5 perbincangan, maknanya perkara biasa. Dan bagi kita orang-orang agama adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memberi ruang kepada mereka yang berbeza pendapat itu supaya mereka dapat berbeza pendapat dengan selesa. Kita tak boleh nak tutup. Ini inna hadza sirati mustaqimah.
Itu betul lah, Islam tu sirati tu, siratal mustaqim tu. Tetapi as-sirat dalam arti jalan pemikiran itu, jadi satu kebenaran tetapi boleh disalurkan melalui jalan dan kaedah pemikiran yang berbeza-beza. Sebab itu kita kena faham. Jadi bila kita nak jadi orang yang menceritakan tentang Islam, maka salah satu daripada syarat itu, kita perlu boleh menerima berbagai-bagai pendapat dan kita juga perlu bijak menguruskan perbezaan pendapat mereka itu supaya semua orang boleh jadi selesa. Itu cara Islam menyelesaikan masalah. Sebab itu Islam tidak menyelesaikan masalah dengan perkelahian dan sebagainya, tapi menerima perbezaan pendapat. Jadi untuk lebih jelas, saya suka mengemukakan prinsip umum yang kita dapat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia kata mal Islam. Ini macam apabila satu hari itu kan Jibril datang menemui Rasulullah, kemudian dia tanya Rasul jawab masailu a'lamu minal mas'ul. Sebenarnya kamu lebih tahu daripada saya, kamu tanya saya macam mana. Kemudian dia kata al-iman, al-iman syahadatu an la ilaha illallah, kemudian al-islam iqamatus salah wa ita'i zakah, apa semua sekali. Lepas tu dia ada ihsan. Ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian bila kita pergi kepada 3 peringkat ini, saya tak nak sentuh lagi soal perbezaan pendapat itu. Saya nak kata apabila kita berbincang tentang tasawuf, kita jangan ambil tasawuf sebagai sesuatu yang terpisah daripada syariat Islam yang global. Sebab Islam itu suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Sebab itu dikata Islam itu ada perkaitan antara dunia dan akhirat. Kita tidak boleh pisahkan. Antara jasmani dengan rohani. Antara ulia dengan sufla. Antara apa semua sekali tak boleh diambil secara global. Maka sesiapa yang memisahkan Islam kepada sektor-sektor yang tertentu, maka inilah kita katakan inilah pemikiran yang bersifat sekular. Maknanya secularism itu bukan saja pemikiran barat yang memisahkan antara agama dengan dunia, tetapi yang memisahkan antara satu sektor dalam agama dengan satu sektor yang lain dalam agama juga, kita katakan secularism, pemisahan. Jadi dalam hadis tadi, yang basic utama dalam syariat Islam itu ialah iman. Syahadat dulu. Mana iman itu ialah benda dalam hati. Keyakinan di dalam hati. Tapi dalam Islam tak cukup tu. Kepercayaan dalam hati dan keyakinan mesti diungkap dengan asyhadu an la ilaha illallah. Mana syahadat itu sebahagian daripada iman. Jadi kalau sudah iman itu betul, maka atas iman itulah didirikan syariat ataupun Islam. Kemudian atas Islam itulah didirikan ihsan. Jadi tingkatan itu. Oleh kerana kita nak bincang di sini tasawuf, dan tasawuf itu sebahagian daripada ihsan. Tasawuf itu ihsan. Jadi saya tidak nak cakap tentang ilmu tasawuf lagi. Tasawuf itu ialah ihsan, ada tarikat di situ, ihsan di situ, maka kita kena galurkan daripada bawah. Ulama Nusantara membuat satu falsafah, iaitu Fansuri. Hamzah Fansuri ini kita kenal lah, ulama Nusantara yang ada ilmu yang begitu tinggi tentang tasawuf. Tetapi kita jangan terkejut, apa yang diambil oleh Hamzah Fansuri itu ada kaitannya dengan mereka yang datang awal kepada Islam, kepada Malaysia ni, iaitu
orang-orang yang mula sekali bawa Islam ke Malaysia ni ialah puak-puak sufi, puak peniaga. Dan sufi-sufi itu orang Syiah. Orang Syiah yang kalah dalam peperangan politik dan sebagainya, maka mereka itu menjadi para pendakwah. Mereka itulah datang ke China, datang ke Asia Tenggara pada peringkat awalnya. Jadi kata Fansuri, Islam secara keseluruhan itu dia ibaratkan macam buah kelapa. Ini pendekatan, tempatan. Dia kata macam buah kelapa. Pada buah kelapa tu ada sabut. Kita tidak nak sabut. Sebab sabut itu sesuatu yang kita tak boleh makan, tetapi kita perlu pada sabut. Perlu pada sabut. Dalam sabut itu ada tempurung. Okey? Tanpa sabut, tempurung tidak boleh selamat. Dalam tempurung itu ada isi kelapa. Tanpa sabut, tempurung tak selamat. Tanpa tempurung, isi kelapa tak selamat. Begitupun, isi kelapa itu bukan matlamat. Yang menjadi matlamatnya ialah santan dalam kelapa itu. Itu yang dikatakan hakikat makrifat yang paling tinggi-tinggi sekali itu. Jadi dalam sebuah kelapa itu, yang menjadi intinya iaitu sebagaimana orang tasawuf kata, tasawufnya ialah santan itu. Tetapi Fansuri kata, tanpa isi kelapa tiada santan. Tanpa tempurung, kelapa rusak. Tanpa kulit, tempurung tak boleh mempertahankan diri kerana jatuh mesti pecah dan sebagainya. Malah ada air dalam tu menjaga supaya kelapa itu isinya sentiasa basah dan sebagainya. Oleh kerana itu saya yang nak minta pertama sekali kepada rakan-rakan kita yang suka berbincang tentang benda-benda khilafiyah, tentang tasawuf, tentang tarekat dan sebagainya, maka ambillah Islam itu sebagai satu keseluruhan dan bincangkanlah mazhab apapun, pandangan mana pun, Asy'ariyah, Maturidiyah ke atau Mu'tazilah ke, New Mu'tazilah apa semua sekali, apa tu puak geng-geng tasawuf, tarekat sebagainya, dalam kerangka luas itu nescaya kita akan sampai kepada martabat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kata tu maknanya kata kita murnikan tu lah. Ya, maknanya kita jangan ambil tasawuf itu sebagai satu buah yang terpisah daripada pokoknya untuk kita bicarakan tentang buah itu, tapi kita tak kenal pokok dia. Kita kenal semua sekali. Itu pemurniannya lah. Jangan berlaku supaya yang kita duk kelahi sama kita. Okey. Dr. Kamil macam nak tambah? Ada? Assalamualaikum, bismillah. Anak dengan Datuk Muk ni, dia syariah, anak Usuluddin. Tapi kita tak pernah bertemu lah. Kita selalu murnikan. Jadi, petang ni, anak nak bawa, Datuk Muk bawa lah ni, Hamzah Fansuri dengan buah kelapa. Saya nak lihat sebagai analogi yang sama. Kita kata akidah tu macam akar. Syariah tu macam batang. Dan buah tu adalah tasawuf. Sebab tu bila bincang itu, anda setuju, Datuk Muk, kita tak boleh bincang secara terpisah. Sebab dia 3 dalam 1. Jadi kita buat air 3 dalam 1. Teh pun ada, kopi pun ada, gula pun ada di situ. Susu pun masuk juga di situ. Jadi asas dia ialah macam hadis yang Ustaz Muk sebut tadi, iaitulah iman, Islam dan ihsan. Dia jadi persoalan pertama sekali apabila tidak ada istilah tasawuf. Kerana istilah tasawuf ni keluar dari tabi'in. Zaman Hasan Basri, kemudian ada seorang itu dia mula-mula nama As-Sufi. Jadi balah mula-mula sekali ialah balah ba'
Sebab mungkin Al-Quran tidak guna istilah tasawuf, tapi guna istilah tazkiyah nafsi. So orang tasawuf sendiri daripada Quran dan hadis ni, dia tak nak guna tasawuf. Tazkiyah nafsi. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatuh wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Jadi wa yuzakkihim itulah tasawuf dan Quran. Kamu tak nama dengan kamu ada hadis pula dengan kelima ihsan tadi. Antarlah ke anaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian kita lihat dia berasal daripada amalan itu dulu. Oleh ahli-ahli sumpah. Dia 70 orang duduk di masjid Nabi, tak kerja apa tu, duduk berzikir apa. Sebab orang tasawuf ni cerah dia ialah nak dekat diri dengan Tuhan. Salah satu caranya amalan hati, puasa. Lepas tu timbul pula orang yang lebih-lebih lagi nak dekat dengan Tuhan ni. Maka timbullah istilah jom lapar. Daripada zikir ni lapar. Dia mula dah berfalsafah. Kemudian marilah pula baca macam istilah akhir-akhir marilah fana tak fana lagi tahu dah. Puak akidah, puak syariah, puak fiqh, puak tasawuf ni lagi. Lepas tu bila mari abad kedua, abad ketiga, abad keempat tu ramai pula orang-orang yang dulunya Kristian, orang dulunya Hindu masuk Islam. Sebelum masuk Islam sebenarnya tasawuf ni dalam Hindu pun ada. Dalam Kristian pun ada. Dalam Yahudi pun ada. Jadi bila dia masuk dalam Islam tu, bercampur hak tasawuf Islam hak Nabi nak tu daripada Quran dan hadis dengan amalan-amalan lama mereka, maka makilah. Tu kata ni betul, ni kata tak betul, ni kata tak betul. Kemudian daripada amalan seorang-seorang, maka dia cakap Kelantan sikit tu. Apa dah? Dia faham lah. Apa beres kita. Daripada amalan seorang-seorang, dia bentuk geng dia. Geng tu lah. Pergi tahlil ramai-ramai, pergi baca ramai-ramai tu, jadilah tarikat. Hak lain pula buka geng pula, 2 tarikat. Hak lain pula buka geng pula, 3 tarikat. Kerana tarikat sama tarikat pula dah berbeza-beza. Hak ni zikir Allah, Allah. Hak ni zikir hu. Hak ni zikir ah. Kelahi bak tu pula. Jadi bak wirid pun. Cuma yang jadi masalah sekarang ni, bila dia buat amalan sikit saya nak habis sikit. Bila dia buat amalan pelik-pelik ni, mari puak-puak hadis pula. Dia kata Nabi tak buat macam ni. Kenapa kamu tinggal Quran? Kenapa kamu tinggal hadis? Duk wirid dengan syekh-syekh dan sebagainya. Maka berlakulah pertentangan besar antara puak-puak hadis dengan puak-puak tarikat atau puak tasawuf. Puak hadis nak ikut betul-betul macam Nabi. Setapak pakai janggut, nak janggut. Nabi begini, nak begini. Puak tasawuf ni dia rekod sikit. Rekod sama ibadat. Sebab rekod semua. Apa wirid? Walaupun Nabi kata, afdal zikri, la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, la ilaha illallah. Maka tasawuf dia tak sedap, tak syak. Sedaknya Allah. Kata Allah. Ini kata pula. Afdal zikri, la ilaha illallah. Jadi buat zikir. Lepas pula ribu. Lepas tu makin banyaklah. Pertentangan. Ya, pertentangan paling besar sekali ialah pertentangan antara ahli hadis dengan ahli tasawuf. Sebab tu tesis PhD saya buat tentang pandangan Qaradawi tasawuf nak mengharmonikan supaya orang tasawuf belajar hadis dan orang hadis belajar tasawuf. InsyaAllah kalau dua-dua ni faham, tak ada masalah kelahiran tu. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Dr. Kamil. Okey, saya tadi ada sebut tentang terma-terma, fana, baqa, asyik, apa lagi, martabat 7. Kalau pergi jauh lagi, wahdatul wujud. Jadi Tok Mud, istilah-istilah ni adakah dalam syariat kita boleh pakai, dan adakah hanya wujud dalam ilmu tasawuf saja? Okey. Saya bagi lagi jalur pemikiran supaya kita boleh meniti atas tu. Saya nak bagi jambatan kepada orang-orang kita yang duk berbahas itu.
ada hubungan dengan sejarah perkembangan ilmu Islam. Mula-mula yang turun kepada Nabi ialah Quran saja. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra. Iqra itu maknanya Iqra'il Quran waqra'il alam. Di situ dah mula dah. Baca Quran dan baca alam. Jadi mengenali wahyu dan mengenali manusia dan persekitaran. Okey. Bismi rabbika dan sebagainya. Okey. Iqra saja. Tetapi untuk memahami Quran, kita tak boleh. Sebab ilmunya sangat dalam, sangat tinggi. Dari segi asas, dari segi penceranaan. Macam Iqra saja tadi. Makna apa Iqra? Oh, baca. Baca macam kita sekarang baca Quran gitu. Oh, kalau setakat tu baca, tak payahlah. Jibril waktu wahyu Iqra tu. Jadi nak mendalam lagi. Iqra'il Quran wal alam. Bagaimana nak baca Quran? Begitu. Kena tajwid. Kena makhraj. Kena apa semua sekali. Bagaimana pula kalau kita berbeza tajwid, berbeza makhraj? Ada qira'atus sab'ah. Makin luas. Ni makin ni baca gini, baca gini, baca gini, baca gini. Macam mana pula bagi orang Asia macam kita tak macam orang Turki, ada satu huruf dia tak boleh tak disebut. Kita pun ada satu huruf tak boleh nak sebutnya. Kha susah. Itu semua sekali. Jadi benda-benda ni berkembang. Jadi oleh kerana itu, secara akademiknya, untuk memahami Al-Quran, kita perlu kepada As-Sunnah. Okey, tambah itu. Ini perkembangan ilmu Islam. Bila Quran dengan Sunnah, tak boleh faham kecuali kita ada apa yang dinamakan bahasa Arab. Tak tahu bahasa Arab, tak boleh faham Quran Sunnah. Bolehlah faham melalui translation dan sebagainya, tapi tidak boleh mendalam. Sebab kita baca cakap Melayu pun lain. Cakap Melayu dengan orang translate tu lain kadang-kadang. Okey. Adalah bahasa Arab. Adakah semua orang yang faham bahasa Arab tu boleh faham Quran Sunnah? Oh, tak boleh. Dia mesti belajar budaya Arab. Kerana bahasa itu dituturkan melalui berasaskan budaya orang tu. Sebab itu kita tidak mother tongue. Kita cakap Inggeris. Betul tak betul? Oh, orang Buddhis dengar suka. Broken. Kita kecek Arab. Arab kata dia, Arab tidak kata macam ni. Arab kata macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Sebab itu Cina-Cina di Malaysia ni, kita rasa dia cakap Melayu. Bahasa marah kita ya. Bahasa tak erti budaya. Tak. Dia bahasa dia limited. Tapi kalau dia tu dah mother tongue, bahasa dia betul, barulah faham. Jadi nak kata faham tu, maknanya dia kena faham budaya orang Arab itu. Bahasa difahami melalui budaya dia. Nak faham budaya, kena ada antropologi dan sosiologi. Maknanya, setakat tu dulu kan? Nak faham Quran, mesti sunnah. Nak faham sunnah, mesti ada bahasa. Nak faham bahasa, mesti ada budaya. Sebab itu kita belajar syair Arab dan sebagainya. Nak faham budaya, ada antropologi, sosiologi. Kemudian, bila kita nak realisasikan, perlu kepada ilmu ekonomi, perlu. Sebab itu, Islam yang bermula daripada Iqra' tu, kemudian berkembang bila dia berihtikad, berinteraksi dengan orang Parsi. Dia mengenali tamadun Parsi. Orang Yunani, orang Cina, orang India, sebagainya. Dia interaksi. Bila berinteraksi itu, Islam membina suatu tamadun baru. Sebab tu, kalau tanya saya, ni orang Malaysia marah sekarang ni. Sikit lah. Boleh kan? Sebenarnya kita duk ya sokong plastik nak perang ya nak mengarut ya. Kita tak akan menang peperangan bersenjata kecuali kita kena perang tamadun. Itu pandangan saya lah.
Tapi orang kata ini apa Ya. ni, mengarut dia ni Yahudi, sokong Yahudi ni. Jadi masalah interaksi antara tamadun-tamadun itu, sebab tamadun itu nilainya universal. Bila ada interaksi, maka semua nilai, katakanlah sastra. Kita tak boleh kata hadza huwal adabul arabi. Tak boleh kata hadza huwal adabul islami. Dia campur Arab dengan Islam tu campur sikit. Kemudian bila sastra ni pergi ke tamadun Yunani, Romawi, dia campur dengan sastra Yunani, Romawi. Kalilah wa dimnah, dia datang daripada Cina, India dan sebagainya. Dia campur jadi sastra Arab. Jadi fi butaqatin Islamiyah. Yang pentingnya ialah wadah. Islam itu menjadi wadah. Jadi wadah itu ialah asal dan usul kepada Islam itu. Jadi oleh kerana itu, bila berkembang, lahirlah ilmu nahwu, lahir ilmu sarraf, ilmu balaghah, arud. Jadi bila lahir dekat, kalau kita belajar ilmu nahwu, mula-mula dibentuk, ditulis ilmu nahwu. Bila satu hari itu, dia duduk telentang atas sutuh rumah dia tu, dia tengok langit cantik. Dia kata, ma ajmalas sama'u. Salah ajmalas sama'u. Sepatutnya ma ajmalas sama'a ke sama'i sama'. Mulalah Ali memikirkan macam juga apa tu, kita kata Za'ba mula menulis kaedah nahwu Melayu. Mula-mula mari tu Maxwell dia tengok macam mana ni nahwu orang Melayu ni tak ada kaedah untuk sebut tem. Maka dia cuba kumpulkan apa yang sebenarnya diguna oleh orang Melayu. Dia lah Maxwell kata gini, apa tu yang seorang lagi nama apa tu yang mengasaskan apa tu ensiklopedia apa tu journal atau apa. Jadi ini semua sekali, maka dia berkembang, bila berkembang. Saya ambillah bidang saya. Saya ambil satu bidang iaitu fiqh. Fiqh tu kalau kita ni orang yang fanatik, bid'ah. Mana ada fiqh? Apa tu kena faham. Dia kata semua sekali kan. Dia fiqh ni mula-mulanya dia adanya ilmu Quran. Kemudian Quran itu dipahami dengan hadis. Adalah hadis. Kemudian bila hadis tu mentafsirkan Quran, dia berkembang. Kita tengok dalam Muwatta' Imam Malik. Asalnya hadis, ilmu kumpulan hadis, tafsir kepada hadis tu. Tetapi akhirnya dia jadi kitab fiqh yang pertama sekali. Jadi bila kitab fiqh pertama sekali, adalah mazhab Makki, ada mazhab Madani, ada mazhab Hijaz, ada mazhab Iraq, ada mazhab Basrah, Kufah. Jadi bercabang-cabang. Semuanya itu berasaskan kepada usul yang satu, iaitu Quran dan Sunnah. Tetapi bila direlatekan, usul yang satu itu bila direalisasikan dalam turbah yang berbeza, dalam tanah yang berbeza, maka dia sudah menjadi satu teori yang berbeza. Saya pergi ke Mekah beberapa tahun lepas. Saya nak cari gir-gir. Saya suka duduk di Mesir tu makan satu sayuran ternama gir-gir buat ulam. Dia banyak khasiatnya. Jadi saya pergi ke Madinah, pergi beli benih-benih gir-gir tu. Saya beli satu botol besar. Dia kata, "Mau buat apa? Nak tanam. Tanam mana di rumah?" Oh, dia kata ini boleh. Tanam 10 hektar tanah ni. Kata tak apalah. Jadi balik tu tabur, tak hidup. Macam mana ni orang ni tipu saya ni? Okey, saya pun cuba buka apa tu WhatsApp tu. Bagaimana menanam gir-gir di kawasan rumah. Dia cerita gini. Buat macam dia tu. Dia kata tabur hari ni, lusa tu naik subuh. Dia tunjuklah dalam WhatsApp dia tu semua sekali. Saya buat tak boleh. Tak jadi. Rupa-rupanya dalam tanah kita ni seminggu baru tubuh macam dia kata 2 hari tu. Perbezaan suhu, perbezaan tanah, perbezaan baja, perbezaan apa. Maka timbullah benda-benda yang tak serupa, tetapi sebenarnya itulah gir-gir juga. Rasanya sama, tetapi
mungkin oleh kerana tanah kita ni berbeza sikit, ada kemungkinan gir-gir Malaysia ni lebih baik pada gir-gir Arab sebab lebih pedas. Daun tu lebih pedas. Jadi tak perlu nak makan dengan lada dengan sambal apa semua sekali. Makan dengan sambal belacan. Baru sedap. Jadi macam itulah perkembangannya. Jadi saya ambillah satu. Nah, satu hok buat tasawuf takut marah dia untuk komen. Dia tak sentuh nak masalah tasawuf dia kata. Dalam satu hadis dia kata, man ahabba syai'an kathura an dzakarahu. Cerita-cerita orang dulu kan, dia gila ke orang. Orang kampung kan. Dia gila ke orang, tiap-tiap hari dia lalu ke rumah orang tu, nampak kain duduk sidai pun, balik. Tengok bumbung punya jadi tak? Tengok bumbung punya Tengok jadi tak? bumbung tak apa dah, tengok rumah tak apa dah. Macam dalam cerita apa tu, cerita jahiliah, dia kata aku pergi kucuk rumah itu. Dia kata tapi bukan kucuk rumah, aku mengucup orang yang tinggal dalam rumah itu. Tahu tak? Kemudian dia gila kepada orang jual garam. Rumah dia penuh dengan garam. Tiap hari beli garam. Jadi dalam hadis tu dia kata sesiapa yang cintakan sesuatu, dia akan selalu menyebut tentang sesuatu itu. Kita kalau nak jadi psikologis boleh ni. Kita nak tahu budak pelajar kita ni dalam kelas ni nak siapa? Nak. Kita bincang dia pun tak tahu. Kadang-kadang minum beli 10 kali dia sebut. Cakap minum. Itulah Chan tu. Dia ni ada sebab tu Al-Farabi menggunakan muzik tu. Alunan muzik tu kan. Dia boleh mengubah jiwa orang sebab dia terdurun dengan begitu. Jadi yang ni kata Allah, yang ni la ilaha illallah, ini kata hu, kata apa semua sekali mengikut apa yang dia rasa. Yang ni kata kalau aku tengok puas hati. Yang ni kata tak boleh, tak tengok tak puas hati. Kena cuit baru puas hati. Tak boleh, kena cakap baru cuba. Jadi Allah masalahnya masalah sikit timbul bila kita meratib la ilaha illallah tu, dia tidak menghayati. Itu jadi masalah. Tidak menghayati sebenarnya. Jadi bila kita ulang dia masuk dalam diri. Itu yang masalahnya. Oleh kerana itu masalah macam mana penjelmaan jiwa Islam tu, tasawuf dalam diri ada, maka lahirlah tariqat. Cara macam ni. Jadi akhir sekali Picasso, seorang pelukis abstrak yang sangat masyhur di dunia ini. Saya rasa dia sendiri tengok lukisan dia tak faham. Tapi telah dipopularkan. Dia telah dipopularkan. Satu masa tu orang Indonesia, ini tak apalah panjang lagi kita nak. Di Indonesia tu seorang pelukis. Lukis tak jadi. Kemudian dia jemu. Dia pun sepak. Cat lukis apa tu, cat dia tu kena semua habis di. Lepas tu tutup kedai, balik. Besok pergi tengok. Cat dia sepak semangat tu kena di dinding tu. Dia rasa lukisan dia macam ni abstrak tu. Dia buat pameran. Yang itu dapat nombor 1, dia sendiri pun tak faham. Jadinya oleh kerana tu bila tajalli betul-betul, tanyalah cikgu tasawuf sendiri, dia tak faham. Itu kita bincang tentang orang-orang yang ikhlas kepada ilmu tasawuf dia. Yang kiralah puak-puak nak action apa semua sekali, itu cerita lain lah. Jadi oleh kerana itu perkembangan ini bila kita faham, bagi tahu kepada orang kita sejarah perkembangan ilmu dalam Islam, maka mereka tidak lagi berbalah. Dan bagi saya kan, semua dia kata tu betul belaka. Betul belaka. Tapi kena bersihkanlah daripada debu zaman tu. Ngawut betul. Tapi isi tu okey. Terima kasih. Ya. Okey, terima kasih Dok. Dr. Kamil. Kalau kita tengok tasawuf ni, dia lebih kepada macam Dr. Kamil sebut tadi, tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa, penyucian jiwa, apa orang kata takarrub, apa lagi yang kata beruzlah, dengan maknanya kita nampak macam seolah-olah ilmu tasawuf ni ilmu yang mementingkan
individual. Adakah, sedangkan kalau kita tengok syariat Islam itu sendiri dia bersifat kemasyarakatan. Jadi terdapat pertentangan di situ. Adakah ilmu tasawuf ni sebenarnya anti sosial atau bagaimana, Doktor? Sebelum saya jawab yang tu ni, saya nak sebut yang Datuk Mu tadi dah. Tasawuf ni, yang tanya tadi istilah fana dan sebagainya. Tasawuf pertama lagi kita bagi dua. Itu kita panggil tasawuf amali. Tasawuf amali ni dia beramal dengan amal tasawuf. Zuhud, tak marah ke orang, kasih sayang, cinta. Tapi bila mari pengaruh-pengaruh luar tadi, terutama dari pengaruh pada Greek dan sebagainya, dia ada istilah-istilah yang kita sebut tadi, fana, wahdatul wujud tu, dia ada bentuk falsafah. Dia bukan beramal, tapi dia berfalsafah. Jadi tasawuf amali ni tak banyak masalah sebab dia banyak daripada ada Nabi dan sebagainya. Yang menjadi masalah tu ialah tasawuf falsafi. Dia wahdatul wujud dan sebagainya. Jadi macam-macam tafsir lah. Ibn Arabi cara dia, Halak cara dia dan sebagainya. Jadi bertentangan pula dengan orang yang kaji Nabi dan sebagainya. Maka berlakulah pertentangan besar. Dia daripada tasawuf falsafi lah. Maka dia melahirkan ajaran-ajaran sesat tu. Bukan tasawuf tu sesat. Tapi orang-orang yang sebenarnya bukan tasawuf pun. Dia ingin orang kata. Dia pergi tepi-tepi tu, dia kata dia tasawuf. Dia ni tupaili. Dia ni badut lah. Maka pupuklah buat ajaran sesat dan sebagainya. Akhir mengaku diri Allah dan sebagainya. Satu. Yang kedua, saya nak sambut Datuk Mujazir juga. Di alam Melayu ni memang kalau kita tengok kajian paling utama lah, orang kata Syed Najib lah. Dia kata kitab yang paling awal ialah kitab akidah. Akidah. Abad 16. Tapi kajian-kajian menunjukkan bahawa kitab awal sekali ialah kitab Syekh Abdul Arif. Kitab tasawuf. Betul lah tu kata dia. Tasawuf siapa dulu, baru mari akidah. Lepas tu baru mari tu tabar dan sebagainya, buat kitab fiqh dan sebagainya. Lepas tu mari kitab hadis, kitab tafsir. Jadi tempat kita ni dia tumbuh daripada bahawa tasawuf dulu. Sebab tu orang Malaysia ni, orang Nusantara ni, minat tasawuf. Sebab tu guru dia dulu. Orang ramai orang tasawuf. Lepas tu balik daripada enta tanya tadi, anak sebut. Memang asalnya dia ni amalan peribadi. Tetapi selepas berlaku perbalahan politik Abbasiyah, Amawiyah, Alawiyah, ada satu golongan dia politik ni. Kita marah kepada keadaan masyarakat tu, maka puak-puak ni lah buat tarikat tasawuf ni. Dari tarikat tu asal kecil, membesar. Macam kita duduk di bandar lah. Bila tengok kacau sana, kacau sini, maksiat sana, maksiat sini. Orang pun mula bertasawuf. Dia bertasawuf pun dia buat tarikat dia dah bermasyarakat juga. Dia ada ikhwan dia ada mursyid dia ada guru dia. Dia masing-masing tu macam pondok-pondok lah. Belajar ilmu pondok. Melalui amalan ni. Tasawuf. Jadi dia sebenarnya kita panggil kritik sosial terhadap apa yang berlaku. Kita sekarang ni pun, bila politik kita makin kacau, ramai juga orang dah mula membelakangkan politik dan sebagainya. Bukan dia anti-sosial. Tapi dia buat kelompok. Macam kita di Malaysia tengok ada Arkam buat cara dia, Tabligh cara dia, ABIM cara dia, PKPM cara dia, Jabatan Agama cara dia. Semua tu kerana nak memurnikan keadaan tu. Jadi kita tak boleh kata mereka ni anti-sosial. Mereka anti-sosial yang sudah berbrak. Dengan rasuahnya, dengan politik cah ketingginya, dengan macam-macam ni. Dia kata aku tak safe politik ni. Orang tak boleh kata aku tak gengon ni pun tak apa, kita boleh kata. Jadi dia bukan anti-sosial. Tapi maknanya perkembangan masyarakat yang makin berbrak, makin tak elok itu melahirkan kumpulan yang membuat ajaran tasawuf sama ada secara peribadi atau secara tarekat. Dan tarekat dia berkembang, sampailah pada zaman Syekh Abdul Qadir Jalani. Kita kata sempurnalah tarekat tasawuf tu. Sebab tu dalam kutub-kutub tasawuf 4 orang tu, Rifai, Badawi, Ibrahim Dasuki, Qadir Jalani, kata Qardawi,
Jalani, Abdul Qadir Jalani ulama besar. Hak lain tu ulama kecil lah. Jadi tasawuf ni juga dia dirusakkan bila dia dipimpin oleh orang yang tidak ada ilmu. Dia ramai, misalnya asal sebut. Guru tasawuf tu, dia buat keluar wirid-wirid tu, kita baca kan. Salah baris. Nama kitab pun salah kadang-kadang. Sebab itu, macam juga. Ilmu pekah, dia ajar oleh orang tak faham pekah, menyeleweng. Ilmu akidah, dia ajar oleh orang tak faham akidah, menyeleweng. Ilmu tasawuf, dia ajar oleh orang tak faham tasawuf, menyeleweng. Sebab itu kena guru ya, mursyid. Guru mursyid ni, macam bidang niaga lah, kita ada ikon kita. Bidang sastra, kita ada ikon kita. Dalam tasawuf pun kita ada ikon kita. Cuma jumpa ke tidak dengan ikon yang sebenar. Sebab tu kita kena kenal guru kita ni. Keturunan mana, belajar dari mana, habis berapa. Baru kita selamat. Kalau jumpa tengah jalan, waktu guru lalu tak. Jadi ayah pen lah, pakai cium kaki lah, kaji langit, kaji bumi. Di Selangor ni ada, mengaku dia Nabi. Itu semuanya bermula dengan comok. Dia kata tasawuf dah. Tapi akhir, salah. Masuk asal nak rimah di Kelantan. Allah nak kata. Ya, terima kasih Dr. Kamil. Tok Mut, kalau kita tengok berdasarkan pemerhatian saya lah, dalam ilmu tasawuf ni sering disebut berkaitan dengan hati, kolbu, dan dia juga ada golongan ni juga selalu memetik ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan kolbu, iaitu hati lah. Cuma daripada sudut pandangan Tok Mut sendiri, dalam Quran dan hadis yang disebut kolbu tu adakah merujuk kepada hati ataupun sebenarnya merupakan satu cara berfikir? Dia macam itulah. Jadi saya nak jujurkan sikit sebagai mukaddimah dah jawab tu. Kalau saya jawab tu takut jadi polemik pula kan. Jadi macam ni, Islam ini satu kesatuan. Tetapi ia menganulankan kepelbagaian. Sebab tu dia kata ikhtilafu ashabi rahmah. Perbezaan pendapat di antara sahabat-sahabat saya tu satu rahmat. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat saya itu seperti bintang-bintang di langit. Ikut siapa pun kita dapat hidayat. Okey. Kemudian di kalangan-kalangan sahabat tu saya nak bagi contoh. Abdullah, ada Abdullah ibni Umar, Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Mas'ud, orang sezaman. Sama-sama nama Abdullah. Tapi Abdullah ibni Umar ni dia kata kalau Nabi duduk kita duduk, Nabi bangun kita bangun, Nabi makan kita makan. Itu ikhtidak dia. Sebab dia kata harfan bi harfin, hubur rasul, cinta ke Nabi. Ikut. Kalau Nabi makan akak kepala lutut, makan macam tu. Tapi kalau zaman ni yang banyak akak kepala lutut tu Cina kontrak tu lah. Tapi saya nak apa tu Abdullah bin Umar kata kita kena akak macam tu, tak kira sekarang ni serupa Cina kontrak ke sampai semua sekali. Kemudian Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas dia melihat kepada konsep. Dia kata kalau akak kepala lutut tu bukan mesti akak kepala lutut. Maknanya makan tu tidaklah gelojoh, tidak bersungguh sangat. Makan sesuatu yang simple-simple. Sebab tu akak kepala lutut aja. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni dia cuba mengaitkan Islam tu secara keseluruhan. Sebab tu tiga Abdullah ni aliran yang berbeza. Sebab tu dalam kalau fiqh ni fiqh Abdullah bin Umar, fiqh Abdullah bin Abbas, satu zaman. Jadi oleh kerana itu kepelbagaian tu dialu-alukan. Jadi oleh kerana itu tafsir an-nafs, jiwa mungkin, atau al-qalb, hati, ataupun inti, atau macam mana.
Tetapi maknanya semua orang mentafsirkan dari perspektif yang dia suka. Dari perspektif yang dia suka. Saya kat kampung saya tu ada nama dia Wok. Dia so Wok. Tafsir. Anas. Wok ni saya kata, wah, kita ni. Jawa ke tu? Ya. Wak Orang Kelantan. Jawa ke? Wok Kelantan. Wak Bukan Wok Jawa. Jawa ni Wak. Ni Wok Kelantan. Okey. Kita kata Wok. Apa dia yang bagus sekali kita tanam untuk dapat hasil? Oh, dia kata nak hasil banyak kat tanah ubi kayu lah. Mudah. Nak kata Wok ni bodoh tak boleh lah sebab dia berfikir mengikut persekitaran dia. Jadi kalau dia dengar sesuatu, dia akan relate. Dia akan relate dengan pengetahuan yang sedia ada, maka dia mentafsirkan sebaik-baik tanaman itu ialah ubi kayu. Saya nak cerita sedap laginya. Dr. Kamil ni dia muda jauh dengan saya nya, 35 tahun lebih. 45, 50. 5 tahun lebih lah. Saya dengan abang saya, Kak Fadil. Jadi kita pergi ke Kota Baru, daripada kampung nak pergi ke jalan besar kan. Jalan kaki lah. Jumpa dengan orang tu. Dia kata, mu mamuk dengan Fadil. Wak gapo mengaji Kota Baru tu? Habis duit ya. Baiklah ayahmu buat duit itu wak buka kebun. Dapat pitih, hutan yang getah apa semua sekali. Itu mentaliti dia. Dia menceritakan, mentafsirkan hasil produk kita tu ialah kebun tu. Baik buat kebun pada datang budak sekolah. Habis. Itu mentaliti dia. Jadi salah ke tidak? Tidak salah bila kita lihat dari perspektif dia. Yang salahnya ialah dia mempertikaikan ayah saya hantar saya belajar. Dia kata aku tak saya ajar, tak saya hantar anak aku belajar. Aku nak buat kebun, duit tu. Betul dari segi perspektif dia. Cuma sebab itulah dalam hidup manusia ni ada tingkat-tingkat dan martabat yang berbeza. Jadi orang tasawuf sejak pada zaman Nabi lagi, dia ahli sufah tu, dia duduk di luar. Kalau kita pergi di Masjid Rasul lah ni, rasa ada lagi, ada satu ruang tu kan, dia tak boleh teduh. Ada kalau ada ruang luas sekarang ni dia boleh neduh dengan payung tu. Dulu ruang tu, dia kawasan pokok sofa lah. Tak buat kerja, doa saja. Apa Nabi kata? Pokok tu tak ada harga dah mana tu. Dengan orang bagi makan kat dia tu, lebih bernilai orang yang bagi makan kat dia. Maknanya, dia duduk taraf tu lah. Jadi macam tu, kita macam kata, orang yang sudah menjadi apa semua sekali, dah jadi korporat besar, toke-toke besar, tak apalah, aku ni macam ni sudah cukup. Itu taraf dia. Jadi bila taraf dia di situ, tafsir dia pun macam tu lah. Makan macam mana? Oh, makan apa yang ada. Cari harta macam mana? Kais pagi makan pagi. Itu taraf dia. Jadi kalau dari segi itu, jangan siapa kata orang tasawuf ini adalah lebih baik daripada orang lain. Tak boleh. Sebab dia ada kebaikan dia. Sebab itu dalam satu hadis kan, Nabi kata, kalau bukan kerana kambing lembu yang sedang merumput, sudah jadi kiamat. Kalau bukan kerana anak yang sedang menyusu, sudah jadi kiamat. Kalau bukan kerana orang tua yang sudah menongkat, maka jadi. Semuanya itu sebagai satu campuran memperkukuhkan sesuatu. Sebab soalnya dalam negara kita, masalah kepelbagaian itu. Sebab tu saya nak sokong jugalah. Dr. Kamil, minta izin Dr. Kamil sikit. Ada nau'um mina selfish. Ada selfish sebenarnya. Kalau kita balik pada ahli sufah ni, dia kata, aku nak duduk lagu ni dah. Nak duduk lagu ni dah. Dia kadang-kadang kurang terbuka sedikit. Tapi kita terimalah dia tu sebagai orang yang kurang terbuka. Satu. Macam Dr. Kamil kata tadi kan, dia satu daripada cara escapism. Dr. Kamil kata tadi, orang politik kita dah rasuah, orang Melayu ni tak apa. Tak salah ya. Baiklah, kita pakat masuk dakwah
ni dakwah tabligh lah mengarut politik tu, dia lari di situ. Hak ni oleh kerana rasuah banyak semua sekali. Kita tak usah jadi meniaga-meniaga lah, masuk neraka cepat. Banyak balik soalan tu. Baiklah kita jadi miskin apa semua sekali dah. Dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Duduk Islam. masjid duduk surau kan. Duduk surau masjid apa semua sekali tu. Lepas tu buat kotor masjid, tak apalah. Saya pun ada kawan-kawan rapat dengan saya. Hari kadang-kadang dia pergi, dia ketuk-ketuk pintu, dia kata, mari nak ajak pergi keluar. Kata keluar awak gapo lagi. Keluar kita dakwah apa semua sekali nak. Saya kata dakwah buang. Saya ni bawa balik pada Ipoh, jumpa dengan state secretary. Pergi cerita tentang dia Islam gini-gini, kita nak buat Islam di Perak misalnya. Itulah dia kata. Keluar dengan saya ni, keluar ke masjid 40 hari apa semua sekali. Kata ginilah, entah keluar cara-cara entahlah. Anak buat secara anak. Maknanya saya pun tak kata awak tu tak betul. Tapi awak tu juga betul. Kalau bukan kerana ada grup awak ni, maka masyarakat Islam kurang satu pihak. Satu aspek. Kalau orang tak ada macam orang politik tu, kurang satu aspek. Ini orang politik rasuah sana sini. Dia macam tu lah. Ada semut tu, ada buaya. Tak ada buaya, tak meriah juga sungai Rejang. Jadi buaya, jadi apa semua sekali. Jadi orang politik rasuah kuat-kuat macam itulah, macam buaya, macam apa semua sekali tu. Ini satu creature dalam masyarakat kita. Jadi kita Ikhwanus Safa, dia ada idea yang sangat tinggi. Dia nak membina masyarakat itu melalui penghayatan tasawuf dan sebagainya. Akhir sekali dia masuk dalam suatu underground punya gerakan. Dan dia bertentang kerajaan juga, akhirnya hancur juga. Jadi saya rasa itulah maknanya saya sendirilah boleh menerima kepelbagaian, tetapi dalam kepelbagaian itu janganlah orang yang diterima itu mempertikaikan orang lain. Macam sekarang ni masalah nikah, masalah apa tu inilah ambil vaksin ni kan, boleh lah, tak boleh lah apa semua sekali. Awak tak ambil lah, jangan nak mahu kan. Itu Islam itu. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Dr. Kamil, macam Dr. ada sebut tadi berkaitan dengan Tok Guru, mencari guru mursyid dan sebagainya. Jadi dalam ilmu tasawuf ni memang peranan Tok Guru tu sangat besar saya tengok. Dan ada kalanya murid-murid tak dibenarkan untuk mempertikaikan arahan daripada Tok Guru. Ada kalanya begitu. Sedangkan kalau kita tengok dalam Quran, dalam hadis, banyak bercerita tentang mencari ilmu dan juga menggunakan akal untuk berfikir. Kamil, jadi bagaimana kita nak relatekan dengan keadaan tasawuf tu tadi? Pertama sekali saya nak sebut macam sebut tadi. Kita sumber pertama Quran dan hadis. Kita tak boleh lari dah. Dan bila Quran tu maknanya sumbernya Allah. Dan hadis tu sumber Rasulullah. Itu yang utama. Kemudian barangkali lah bagi orang-orang yang dia rasa diri dia lemah, dia tak mampu sendiri. Macam dalam fiqh pun kita tak buat isyak diri, kita cari mujtahid. Dalam akidah pun kita pegang Asy'ari lah. Kita tak pandai nak baca Quran sendiri siapa. Tak kita kental. Dan tasawuf macam tu juga, ada guru, ada orang yang dia nak beramal dia tak tahu. Cuma saya katakan tadi, kita carilah guru-guru yang betul-betul mursyid. Saya ambil contoh. Tadi Tum kata, saya nak betul sikit lah. Tum kata, orang tasawuf ni kepentingan diri sendiri. Ada juga lagu tu. Tapi ada juga orang yang macam Imam Ghazali tu. Dia dah sampai ke muncak. Jadi rektor, jadi maha guru, jadi Hujatul Islam. Tapi dia rasa macam korang ikhlas. Nak pakak, kita belajar lah. Nak CJ, nak pakak, nak jawab nak gaji, nak datuk, nak macam-macam lagi. Jadi orang tak ikhlas macam ni. Bila sampai-sampai kemuncak, dia kata, buat berapa datuk, buat berapa rektor, buat berapa gaji. Dia apa? Menyendiri pula jadi ahli sufi.
Sebab tu sufi macam Imam Ghazali tu, sufi yang bergantung kepada Quran dan hadis. Dia Ihya Ulumuddin tu satu yang memang lah bagi orang tak minat tasawuf, dia kata berapa lagi tu. Tapi jangan lupa, saya baca Imam Ghazali sendiri, dia boleh nampak benda yang kita tak nampak. Mereka dia boleh nampak. Benda-benda gaib dia boleh nampak. Lu mampu dia boleh baca. Kita nak baca. Kita ni tak faham. Jadi maknanya orang tahu sendiri tu, kita jangan nak ambil hak kaki lima lah. Kalau betul nak kaji tasawuf, kita ambil hatta orang yang dikatakan melawan tasawuf macam Ibn Taymiyah tu. Seorang sufi. Baca Quran berapa ratus kali dalam penjara. 5 kali ni kena ke hukuman bunuh. Tak tasawuf apa lagi. Mati hidupkan Allah Ta'ala. Saya kutuk pejuang Islam. Mati kerana Allah Ta'ala. Dia kata tengok saya kutuk. Dia kata mu cakap saja je. Tapi bila kamu tulis dengan darah, barulah kata-kata kamu tu diingati. Nah, jadi kalimat. Kita bercakap ni kadang-kadang biasalah pendakwah pun. Tengok orang ramai minat, rasa seronok. Tak ada orang tak minat. Kita mengajar dia kelas macam tu. Jadi tasawuf ni balik asalnya nak baik ke hati supaya bersih sebersih-bersihnya. Jadi bila hati bersih dia kata maka dia rapatlah dengan Tuhan. Dia bila rapat ada hadis pula mengatakan bila kamu buat hak Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang buat sunat-sunat, hak mu kata tu jadi, hak mu dengar tu jadi. Orang Melayu panggil wali. Wali pun dia keramat dan sebagainya. Tapi ada setengah orang tak percaya wali keramat dan sebagainya. Tapi benda-benda ni semua macam Datuk kata lah, dia ada tingkat-tingkat. Jadi kita jangan duk bahasa Kelantan lah. Dia duk galau tanah orang. Kita galau tanah kita je. Jadi kalau kita orang akidah, dalam akidah, orang tasawuf dalam tasawuf. Jadi kalau kita saya minta maaf lah, saya bukan nak akad diri. Tapi saya faham sikit ni sebab BA saya syariah. MA saya usuluddin. PhD saya tasawuf. Sebenarnya belajar agama pun 3 bidang tu kita ayat lain, kitab lain, ayat-ayat Quran lain, hadis-hadis lain, tok lain, ulama lain. Beza 3 tu. Walaupun kata akidah, syariah dan tasawuf. Apatah lagi kita nak pergi kepada ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu pengurusan, ilmu pentadbiran, lagi banyak. Sebab itulah ilmu tu bagi kita ke tasawuf ke akidah ke fiqh ke sikit wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi hak tanah kita pun tak habis kita nak galau, kita pergi galau tanah orang lain itulah. Bajak bukan galau. Bajak. Itulah kelahi sangat antara ahli luar tak faham. Tak faham galau. Itulah saya tengokkan ni, saya tengok YouTube lah. Buat hadis satu pihak, buat tasawuf bagi pihak, dia berkelahi la ilaha illallah ni paling baik. Tapi zikir Allah tu boleh kodok. Allah ni orang zikir yang dulu lagi. Wa zakarallaha katsira, wa zakarallaha katsira. Allah apa tak. Sebab orang hak nak boleh kata Allah ni bukan mana Allah sepatah. Kata Allah tu bahasa Arab tu ismul azam macam-macam lagi. Pasal kena kata subhanallah, alhamdulillah. Dia kena disandarkan. Kena sandarkan. Kelahibat tu dah. Akhir sekali jadi hu. Akhir sekali jadi hu saja. Hu. Allahu. Lepas hu tak lagi. Tapi benda ni orang panggil, kita kena belajar sampai habis lah. Ilmu tasawuf ke, ilmu fiqh ke, ilmu akidah ke. Jadi saya tak belajar sampai habis. Saya belajar basic tu pun saya dah rasa boleh faham lah. Boleh terima lah. Macam Datuk Mu tadi. Tapi masalah sekarang ni bila kita langsung tak ambil tahu how kan. Dah tasawuf ni tak ada lagi kot lah. Cakap bacaan saya lah. Dia banyak pengaruh Syiah. Banyak pengaruh Syiah. Dia tasawuf ni bersyiah. Tapi kita ambil tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Kita tak lari pada tu. Dia bila pergi Syiah tu, sibuklah kerajaan bawah tanah. Dia cerita kutuk-kutuk, abdah macam-macam lagi. Tapi sebenarnya saya sendiri tasawuf M. Nasir saya dengar. M. Nasir punya lagu. Ada 70. Ada 30. 73 pintu. Sebenarnya M. Nasir dan Ramli Sarip tu pun lagu-lagu dia pun dengan tasawuf. Dan saya boleh menikmati benda tu. Walaupun orang muka kata M. Nasir dia macam ni, Ramli Sarip macam ni. Tapi saya sebagai orang biasa, saya boleh dengar Rubaiyat Khayyam. Boleh apa ni? Boleh Kalsum.
Jadi Melayu-Melayu ni Lolok, banyak lagu-lagu rock-rock kita tu. Ni kata dia saya pun tak mampu nak mengeluarkan begitu. Maknanya mereka ni juga ada sufi mereka. Jadi kita janganlah mudah cak orang, mudah duk label orang, mudah mengkafirkan orang, mudah mempasik orang, mudah membid'ahkan orang. Sebab ilmu tu kita tak tahu. Macam saya ambil satulah. Ilmu patah. Ilmu patah ni kadang-kadang dia cara berubat jauh-jauh pun ada. Cuba dekat pun ada. Orang doktor kata mana boleh. Tak. Tok orang patah boleh buat. Doktor tak buat. Doktor pakar tu. Manfaat ilmu lain-lain. Tapi janganlah kita sampai mempertikaikan orang lain kerana kita jahil buat tu. Wallahualam. Ya. Betul. Di Tangkak tu ada satu Tangkak Johor, ada satu pakar tulang, pakar patah. Dan dia buat agama bukan Islam lah, agama Buddha. Dan memang ramai orang-orang Melayu kita berubat di sana dan memang alhamdulillah lah dia boleh ubatkan patah tu. Jadi yalah, cuma itu kata mungkin Tuhan bagi kepada dia kelebihan tersebut. Cuma kita ni dah menghampiri ke part 10 tu. Ya. Mungkin kita boleh yalah sebab pertama sekali pilih tajuk peranan tasawuf dalam syariat itu sebab saya nampak persoalan yang berlegar di sekeliling kita hari ini ada kaitannya dengan pemahaman tasawuf ataupun akidah dalam diri masyarakat kita. Sehingga kadang-kadang kita tengok bercelaru. Dia seolah-olah dah tak ada filter tu. Dah tak ada filter. Kita pun ada yang tak tahu nak ambil yang mana satu pandangan. Yang ini pun macam betul. Yang pendapat ulama ini pun macam betul. Jadi sampai bila agaknya tentang ilmu zahir, ilmu batin akan dilihat secara terpisah kan oleh orang yang mendakwa diri mereka ni sebagai tasawuf. Itu yang kita persoalkan. Sehingga ada perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut-mulut mereka ni, kau adalah golongan zahir, aku golongan batin. Kau ambil kulit, aku ambil isi. Jadi benda-benda macam ni tu dia berpotensi sebenarnya untuk memecah belahkan kesatuan umat Islam tu sendiri. Jadi sebab itu saya tengok banyaklah perkara-perkara yang berlegar, isu-isu sekarang ni sebenarnya ada kaitan dengan pemahaman akidah kita sendiri tu. Jadi apa mungkin rumusan yang Tok Muk boleh buat? Kalau saya nak rumus, saya pun belum ni, saya tak pernah bincang tentang bukan saja tasawuf, akidah saya tak bincang. Saya kira pekoh saja. Akhir-akhir ni bukan pekoh saja, pekoh jenayah malah tu ya. Ibadat saya tak apa semua sekali. Tapi bila duduk forum ni dengan Dr. Kamil ni macam-macam. Jadi saya rasa saya nak cadangkan kita kena ada marja'. Dia ada marja'. Dalam negara kita sekarang ni ada mufti. Mufti ni dia banyak, dia punya spesialisasinya ialah tentang hukum. Saya rasa perlu ada marja'-marja' yang boleh menjadi rujukan dalam bidang akidah, dalam bidang tasawuf, kena ada marja' dia, kutub-kutub yang tersendiri. Dan kalau kita nak serahkan kepada universiti saya rasa tak boleh. Sebab universiti ni dia jenis open minded. Dia terbuka. Katalah orang macam saya ni betul profesor, tapi saya mempunyai pandangannya agak terbuka, tak boleh nak jadi bintang tadi. Kan nujum tadi nak jadi bintang. Jadi saya rasa menjadi kewajipan kepada terutama sekali dari segi kuasanya dalam negara kita ni, kerajaan negeri lah. Dia kena ada marja'. Dan satu, saya rasa, tak tahulah saya ni, tak tahu saya Mufti Melaka boleh setuju tidak saya banyak. Saya cakap tu.
kita ada pegawai apa tu? Sebab Pegawai ni Iridit. tengok bulan bintang ni, tengok apa ni? Falak, falak. Apa ke falak Falak. kadang tak berapa nak perlu tu, kan. Saya nak cadangkan di bawah mufti tu dia ada 1, 2. Timbalan 1, timbalan 2, timbalan 3 orang ni khusus tentang syariah, orang ni khusus tentang akidah dan orang ni khusus tentang tasawuf. Supaya masyarakat kita ni boleh dikawal lah. Kita jangan fikir hak mana lebih baik Ibn Arabi ke apa tu, hak mana lebih baik ni. Kita ambil satu aliran dalam masyarakat kita, maka setiap negeri tu dia kena ada forum juga dengan negeri-negeri yang lain. Itu maknanya sekarang ni kita berbincang pokok grup syariat. Dibincang buat dia. Kemana kita nak pergi, bukan nak bincang kemana. Hak tu biarkan akademik di universiti. Dia bincang cara dia. Tetapi soal yang nak diselesaikan sekarang ni bukan soal orang akademik. Orang akademik dia terbuka sangat. Soal bagaimana kita nak strukturkan masyarakat kita berasaskan kepada pandangan yang boleh menjadi maju, dinamo untuk menolak. Sebenarnya bila kita berbalas sama sendiri, dia jadi blok. Nah, dia jadi blok. Ada perbezaan pendapat yang boleh menolak pembangunan tamadun itu ke depan. Tetapi ada perbezaan pendapat yang boleh mengganggu perkembangan tamadun itu. Jadi mungkinlah kalau apa tu Haris, Ustaz Haris balik start di Melaka lah. Minggu lepas saya forum dengan Tan Sri Latif. Ya, Latif. Janji dengan dia nak buat bersama MDN ini satu convention masjid. Kerjasama antara MDN dengan Melaka. Melaka dan mungkin kita masuklah dunia Melayu, dunia Islam sebagainya. Tapi saya rasa kena bermula daripada Melaka juga. Mana sejarah kita ni, Islam kita di Melaka. Balik cadang kepada Melaka supaya mengadakan pos-pos yang nampak jelas. Jadi pemimpin dari segi hukum ada. Jangan mufti tak sempat sebab dia pun kadang-kadang dia ni orang macam ni, mufti Sarawak orang lulusan Usuluddin, mufti Pulau Pinang orang lulusan pemikiran Islam, mufti Kelantan orang fiqh. Jadi susah. Jadi biada ni. Jadi kalau yang macam falak syar'i itu kita dah ada orang-orang, tapi tidak nak mempertikaikan itu. Tetapi sudah sampai masanya kena ada marjak bagi bidang seperti ini kerana sudah jadi agak kritikal dalam masyarakat kita. Boleh tolong cadangkanlah. Okey, terima kasih. Terima kasih untuk satu cadangan yang sangat benar Datuk, saya rasa. Okey, untuk Dr. Kamil mungkin yang terakhirlah mungkin boleh simpulkan sikitlah Dr. Kamil tentang apa cadangan Dr. Kamil pula untuk mengatasi masalah krisis di antara orang syariat, orang tasawuf yang sering, bukan sekarang, daripada dulu lagi dah berlaku perbalahan-perbalahan antara orang syariat sendiri pun ada perbalahan-perbalahan, apatah lagi antara tasawuf dengan syariat. Jadi Dr. Kamil sila. Saya rasa sudah sampai masanya juga. Masjid-masjid kita, surau-surau kita diajar oleh orang-orang yang pakar bidang tu. Sekarang ni ustaz-ustaz ni dia bahasa Arab ke, dia dulu bahasa Arab Sudan ke, dia mengajar tafsir, dia mengajar hadis, dia mengajar akidah, dia mengajar tasawuf, dia mengajar fiqh. Boleh semua. Lepas tu kita kena bagi orang akidah mengajar akidah macam kita di universiti juga. Sebab masyarakat kita sekarang ni masyarakat yang dah tinggi. Dan saya kecil hatilah dengar satu cabaran seorang doktor kemarin YouTube. Dia marah ustaz-ustaz duk marah vaksin ni. Dia kata ustaz tahu kau vaksin gapo-gapo ustaz tak. Jadi ustaz ni buat vaksin pun nak cabut tangan, buat ekonomi cabut tangan, buat politik orang dunia dia cabut tangan. Satu. Yang kedua sekarang ni masyarakat kita
perempuan lelaki ni 50-50. Jadi kita buat agama ni, kita tunjuk ke dia lelaki saja. Sedangkan mengikut negara ikut perempuan dia sampai masanya juga. Jangan dijadikan Islam sebagai agama gender lelaki. Jangan jadikan perempuan sebagai kelas 2. Perempuan pun kita kena angkat. Jadi kalau dia ada profesor lelaki, kita ada profesor agama wanita, ada pendakwah lelaki. Mereka ni juga berkesan. Kalau ustaz-ustaz tengok lebih berkesan daripada ustaz-ustaz lagi. Tapi kan dia tak tahu, dia lagi syarah kok lahir pula. Gagal pula pun ni. Kisah jemaah ni kena taubat, tak kena taubat. Ustazah buat keluar. Lepas tu bila orang tegur, ustazah pun tak minta maaf. Boleh cakap. Dia pakat marah pula, netizen pula. Jadi kita kena jujur. Kena sidik amanah, tak boleh patah amanah. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira ustaz selebriti, tak kira ustaz tak selebriti. Kita kena kembali kepada agama. Kita nak masuk syurga belakang. Okay? Saya tak ada deki orang nak syurga. Sebab syurga tu luar. Syurga tu banyak tingkat. Jadi apa kita kata puak kita yang syurganya? Orang kata dia masuk syurga. Orang Abing kata dia masuk syurga. Orang kata dia masuk syurga. Orang lain tak masuk syurga. Semua nak masuk syurga. Kita kalau boleh orang kafir dia masuk syurga lah. Itu kita, cinta kita. Sama manusia. Kemanusiaan tu. Itu lebih besar lagi. Agama tu kemanusiaan. Bukan duk puak-puakmu, puak patimu, aku pati aku, mu dakwahmu, aku. Duk balas kita pun tak habis-habis. Kesianlah kita ni. Kita ni dia masa sebenarnya. Wallahualam. Ya. Okay, terima kasih Dr. Kamil. Jadi kita pun dah 4:20. Saya rasa setakat itu dulu perbincangan kita pada petang ini. Dan sekali lagi sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Mot juga Dr. Kamil atas pandangan dan juga perkongsian yang saya rasa sangat bergunalah untuk masyarakat Islam hari ini. Dan mungkin kita boleh sambung lagi untuk siri yang akan datang di dalam perbincangan yang ada kaitannya juga dengan ini, dengan tasawuf ini, dengan kesatuan ummah kita, yang mana saya tengok akhir-akhir ni kesatuan ummah ni sangat kritikal dan sangat perlu dibuat sesuatu untuk menguatkan kembali kekuatan kita. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Saya mohon maaf Doktor, Datuk, kalau ada sebenarnya saya menjadi moderator ini ada bagus. Silap bahasa dan sebagainya. Jadi dengan itu saya mohonlah sidang penonton sekali lagi share lah video-video yang ada dalam page Tok Mot ni kepada rakan-rakan kita supaya ilmu yang keluar ni nanti dapat disampaikanlah dan juga dapat difikir-fikirkan juga sama-sama kita bagaimana untuk menerapkan apa yang telah dicadangkan oleh Tok Mot dan Dr. Kamil tadi. Jadi Tok Mot, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan jadi kita berjumpa lagi dalam slot yang lain insya-Allah. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.